Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wahai Tuhan, segala puji itu milikmu, segala rahmat itu milikmu, segala keagungan itu milikmu, segala hikmah itu milikmu. Bantulah kami, bimbinglah kami, pimpinlah kami, tunjukkan kami cara untuk beribadah kepadamu dengan cara yang paling kau ridai. Saudara Syafiq, seterusnya kepada DJ, para penerbit yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ustaz Nairul Skiman pun ada pada pagi ini, Ustaz Mahathir pun ada. Kemudian orang-orang kampung halaman saya, tempat tumpah darahku. Di mana tu Ustaz? Di Pantai Kundur. Sekarang dipanggil Pantai Puteri. Ada kawan Pantai Puteri ni? Cuma kat tangan. Tak ada, tak apa, belum sampai lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila berbicara tentang cinta ni, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat yang realistik cerita tentang cinta ni, Ustaz. Ya, itulah sebagai contohnya kita perhatikan dalam surah Ali Imran bila Allah ceritakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia itu, kalau mereka cintakan Allah maka ikutlah aku, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Tengok tuan-tuan, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan membawa kepada cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah akan menjadi sebab pengampunan kepada dosa-dosa. Sengaja kita bawa ayat seperti ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Rupa-rupanya cinta ni, kalau kita hidup tanpa cinta ni, memanglah kita orang paling menderita sekali lah tuan-tuan. Sebagai contohnya, ya, ada orang yang berkahwin, tiba-tiba berlakulah satu kemusykilan dalam hidup, satu ujian dalam hidup. Mulalah dia merenung, berfikir tentang keburukan pasangannya. Dia pun mengadulah kepada seorang ustaz. Bukan saya ni ustaz ya, kepada orang lain. Ustaz, saya sudah berkahwin 20 tahun, saya tak pernah gembira bersama dengannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedihnya melihat orang macam ni. Ustaz, saya dah berkahwin 30 tahun, saya tak pernah bahagia dengannya. Subhanallah. Sedangkan hasil daripada perkahwinan itu telah menerbitkan 10 orang anak. Bayangkan, Saudara Syafiq. Ustaz Syafiq dah kahwin ke belum? Belum lagi, subhanallah, ruginya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi bila kita bercerita tentang cinta, ia adalah satu benda yang realistik. Ia dah selalu disalah tafsirkan cinta ni sesama manusia. Kalau tak ada kes cinta ni, buku-buku novel tak jual tuan-tuan. Ya, kalau tidak ada cerita-cerita cinta ni, nescaya orang tak penuhkan apa? Sinema, panggung-panggung. Kerana cinta ni memberi nafas baru dalam satu perspektif hidup. Sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kembali kepada pokok pangkalnya tadi, cinta yang paling penting adalah cinta kepada Allah SWT. Kerana itu pujangga berkata, cinta pada bunga layu. Cinta pada manusia mati. Cinta kepada Allah SWT, dialah yang kekal abadi. Kerana itu antara wasiat yang penting telah disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa alam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, ajarlah kepada mereka keliling kamu tentang prinsip-prinsip ini. Yang pertama, hiduplah bagaimana engkau nak, pasti engkau akan mati. Yang kedua, buatlah apa yang kau suka, tetapi engkau akan dibalas dengannya. Yang ketiga, cintalah siapa sahaja yang engkau hendak, tapi engkau pasti akan berpisah daripadanya. Dan yang terakhir sekali, ketahuilah bahawa sesungguhnya keagungan, kemuliaan kehidupan seorang manusia terletak kepada qiyamul lail, dan kehebatan dirinya apabila dia tidak bergantung dengan sesiapa pun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila cerita bab cinta ni tak dapat nak pisahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dibawakan dalam kisah-kisah Israiliyat. Bila Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi yang mulia ini dia ajar ilmu, pergi kepada malaikat yang duduk di sana dalam hadis sahih, dan ucapkan kepada mereka, wahai Adam, Assalamualaikum. Maka Nabi Adam pergilah kepada para malaikat yang sedang berada tidak jauh daripada itu. Ya, kemudian Nabi Adam pun seperti dalam gambaran hadis, Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk pergi kepada mereka. Nabi Adam pun mengucapkan Assalamualaikum. Malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Malaikat tambah perkataan warahmatullah. Dalam hadis ini hadis sahih. Ya. Jadi malaikat menambah perkataan warahmatullah, dan Allah SWT mengatakan, wahai Adam, itulah tahiyah kamu, ucapan kamu kepada manusia yang lain, dan kepada anak keturunan kamu akan menggunakan perkataan yang sama. Nabi Adam duduk dalam syurga, melihat segala macam haiwan dan juga segala yang Allah ciptakan ada pasangannya. Nabi Adam merasa keluh kesah, resah, gelisah. Ada benda yang tidak sempurna dalam hidup baginda alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Lalu akhirnya Nabi Adam pun tidur, dan tiba-tiba terkejut di tidurnya melihat seorang yang sepertinya berada di sisi, iaitulah ibu kita Hawa alaihi salam. Hawa, ya, orang Melayu panggil Hawa, bukan Hawa tuan-tuan. Hawa, cuba sebut kuat sikit. Hawa, pelik pula bunyinya, kerana ejaannya ha, waw, alif, hamzah. Hawa, Hawa. Jangan sebut Hawa. Hawa tu jadi hawa nafsu. Lain, dua perkataan yang beza. Kalau Hawa tu ha, simple, waw, kemudian ya yang tidak ada titik, tu jamaknya ahwa. Walau ittaba'al haqu ahwa'ahum la fasada samawati wal ardu wa man fihinna. Kalaulah kebenaran diwajibkan mengikut hawa nafsu manusia, tentulah segala yang ada di antara bumi langit akan musnah, dan di antara keduanya dua perkataan yang beza. Hawa, ha, waw, alif, hamzah, itu merujuk kepada ibunda kita, ninda kita, isterinya kepada Adam alaihi salam. Tapi kalau tu Hawa, ha, waw, ya yang tak ada titik, itu merujuk kepada Hawiyah. Fa ummuhu Hawiyah. Hawiyah maknanya jurang. Kerana kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan hawa itu ataupun ahwa jamaknya adalah merujuk kepada jurang, lurah. Apa lagi dipanggil? Apa? Ustaz? Lurah tu lurah. Apa tu? Valley, apa benda dipanggil? Benda begitulah. Jadi kalau kita menaiki highway yang tinggi di Cameron Highland, kita melihat ke kiri kanan, Masya Allah, takutnya kalau kereta terjerumus masuk ke dalam Hawiyah. Hawiyah maknanya jatuh ke dalam apa tu? Gaung. Orang Melaka sebut gaung. Gaung. Nak datang tak datang perkataan ni. Jadi kalau hawa nafsu kita ikuti, akan menjerumuskan kita masuk ke dalam lembah kehinaan. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala bila disebut perkataan hawa. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi Adam pun diciptakan untuk baginda alaihi salam seorang isteri yang cukup sempurna, menghilangkan keresahan dalam kehidupan seorang di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, panjanglah cerita yang semua kita sedia maklum. Kesilapan pentafsiran untuk mengatakan Hawa lah yang telah memujuk Nabi Adam supaya makan daripada buah khuld, lalu mereka pun terusir daripada syurga. Ini kisah yang panjang lebar, tetapi dalam Quran tidak pernah mengatakan Nabi Adam dipujuk, dirayu, digoda oleh isterinya. Kerana bila Allah sebut dalam surah Taha, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam dan isterinya sama-sama makan. Tak ada pun seorang pujuk seorang untuk makan, lalu yang seorang itu dihukum oleh Allah. Tidak, kedua-duanya makan bersama-sama. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya kisah tentang cinta ni isu yang sentiasa dibawa oleh Quran, dibawa oleh hadis. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita, kalau kita cinta kepada seseorang, katakan kepadanya, Syafiq, ana sayang entah kerana Allah. Syafiq, ana cinta entah kerana Allah. Ya, bila kita sebut benda seperti ini tuan-tuan, maka dia ada jawapannya. Wahibbuka fillah ya akhi, saya cintakan awak kerana Allah. Dia pula ada jawapan. Nabi ajar dalam hadis, kalau orang kata kepada kita, saya cintakan anda kerana Allah, maka dia kena jawab. Orang Melaka tahu tak jawapannya? Tak tahu. Saya nak sebut bahasa Arab tu, nanti saya ajar bahasa Melayu. Tuan-tuan ikut. Jawapannya, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi.
Ya, semoga Allah cinta kepada engkau wahai saudara sebagaimana engkau cinta kepada aku kerananya. Boleh jawab? Cuba jawab. Kita jawab, saya cinta kepadamu wahai saudara. Terima kasih. Sebenarnya kita kena jawab, semoga Allah mencintaimu. Ikutlah. Semoga Allah mencintaimu macam kamu mencintai saya kerananya. Nampak tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Ini dalam hadis ia diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi sebenarnya bila kita kaitkan cinta ini kepada ilmu, dia adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Ya, yang pertama sekali kita kalau nak mendidik bangsa generasi umat Islam, orang Melaka ni terutamanya, kepada anak-anak kita untuk cinta kepada ilmu, tuan-tuan, kita kena jelaskan kepadanya kenapa kita kena cinta ilmu. Kenapa? Ya, beritahu kepadanya, nak, ayah bagi kepada kamu peluang untuk belajar seperti ini, ayah hantar kau ke sekolah dengan harapan nak besok engkau jadi manusia yang terhormat, yang dimuliakan orang, dipandang orang, ya, dimuliakan oleh orang. Beritahu kepada anak kenapa ilmu ni penting. Ya, bila Allah SWT cerita dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nak, kau tengok macam ayah ni, nak, ayah ni orang kulit hitam contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan dalam Quran ada satu kisah yang lebih hitam daripada ayah, iaitu kisah seorang lelaki namanya Luqman. Disebut oleh kitab-kitab tafsir dia gelap hitam, orang negro. Tapi Allah muliakan dia, nak, kerana dia ada ilmu. Dengan sebab itu ayah nak kau belajar sungguh-sungguh. Ya, ayah dulu tak ada peluang. Ayah terpaksa menuri getah kerana ayah tidak ada peluang untuk belajar macam kau. Sekarang ayah bagi kepada kamu peruntukan, masya-Allah, belajar sungguh-sungguh, dapat beasiswa lagi. Ya, nak gunakan peluang betul-betul, nak, supaya besok kamu besar, kamu akan jadi orang yang dimuliakan orang. Kau nak ke jadi umpamanya seorang yang bekerja remeh? Minta maaf tuan-tuan, saya bukan hina, ya, saya bukan hina. Pandang berbaik apa yang saya nak sebutkan ni. Nak, mana baik, nak, kalau engkau kerja menjadi tukang mesir rumput tepi jalan dengan seorang yang duduk dalam bilik office, ada aircon, mengeluarkan arahan kepada orang bawah, jadi DO, jadi guru besar, jadi pengetua, jadi cikgu penolong kanan. Sebut pada anak-anak, tuan-tuan, ilmu meninggikan orang ni, bukan rupa paras. Nampak? Jadi ini perkara yang penting kita kena sebut pada anak-anak kita selalu. Kalau kita hantar dia pergi sekolah pagi-pagi, tuan-tuan, tunjukkan kepadanya, nak, tengok, nak, kesian orang pandu lori ni, jauh. Tengok lori ni, plate number dia daripada Perak, nampak? Maknanya dia nak sampai ke Kuala Lumpur. Sekarang pukul 7 pagi abang hantar kau pergi sekolah, pukul 3 pagi tadi dia dah tolak bawa lori besar ni. Macam manalah nak dia kat rumah, ya? Macam mana isteri kat rumah, bila pula dia nak sampai ke sana? Tapi alhamdulillah Allah bagi pada abah dulu kesempatan belajar, abah jadi cikgu. Ya, abah jadi guru besar. Jadi abah tidaklah terikat dengan waktu macam ni. Kalau tidak, abah pun tak ada peluang nak hantar kau pergi sekolah macam ni. Tuan-tuan, sebut selalu, tuan-tuan, sebut dan sebut. Kalau kita perhatikan dalam Quran, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itulah Ustaz, bagi saya cakap saya tak berhenti tau. Sampai Jumaat kan saya berhenti. Tuan-tuan, tengok dalam Quran, bila menyentuh tentang uslub komunikasi, yang Allah bawa sentiasa kisah anak dengan ayah, anak dengan ayah, anak dengan ayah. Ya, hanya beberapa tempat yang terbatas Allah ceritakan ibu dengan anak, tuan-tuan. Satu daripadanya kisah Maryam dengan puteranya Isa. Ya, lahir Maryam melahirkan puteranya Isa, itu saja cerita yang Allah bawa. Dalam surah Taha sebagai contoh, huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Pergi pula kepada surah dalam kisah ibu kepada Nabi Musa yang telah pun melahirkan Musa. Betul, Allah ilhamkan kepada wanita yang salihah ini supaya menghanyutkannya dalam sungai Nil. Allah SWT bawa kisah ini. Hanya beberapa tempat daripada Quran ceritakan ibu dengan anak. Malangnya pada hari ini semuanya ibu-ibu, masya-Allah, ahli-ahli syurga ramainya perempuan. Ramai semua perempuan. Orang lelaki mana tak nampak batang hidung. Ada juga. Bertugas, Ustaz. Oh, bertugas. Tahniah, ya tuan-tuan. Jadi kita lihat dalam Quran, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan, bapa-bapa yang dekat belakang, tolong ambil perhatian, cakap, jangan berhenti.
Ya, cakap jangan berhenti. Pesan dengan penuh kasih sayang. Kerana tuan-tuan, bila kita pesan dengan hikmah, kita boleh menggunakan 3 laras bahasa setiap hari. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, ya, ahli psikologi gambarkan. Dan kita akan lihat uslub Quran yang mana satu. Bila kita bercakap dengan isteri kita sebagai contoh, tak nampak ke orang balik penat-penat ni, buatlah teh tarik ke apa benda ke. Isteri kita pun tengah penat, bertambah penat mendengar arahan yang dikeluarkan. Betul tak ibu-ibu? Setuju tak? Bapa yang mendengar radio Hakim pada waktu ini, tolong ubah kepada laras yang kedua ataupun yang ketiga. Bila kita sebut yang kedua, sayang abang penat dah, tolonglah buat air. Kalau tak abang pergi minum dekat kedai Cik Mina kat sana. Oh, ni satu ayat pujukan tapi padanya ada ugutan juga. Nampak tak? Cuba kita gunakan laras Quran nombor 3, ibu-ibu, bapa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kepada pasangan, kepada anak-anak. Iaitulah kita suap pada dia, sayang, abang dah pergi, Alhamdulillah, satu Malaysia abang dah pergi. Ya, contohnya Ustaz Mahathir kat depan, satu Malaysia dah pergi, Ustaz Nirul Skiman. Kan, Ustaz Syafiq, satu Malaysia ada Hakim buat program. Tapi ya Allah, abang dah minum macam-macam teh orang buat. Abang tak pernah jumpa teh yang best yang macam kau buat, sayang. Moga Allah panjangkan umurmu dalam kebaikan, memberi kepada kamu Jannatul Firdaus yang tinggi. Ya Allah tuan-tuan, it cost nothing tuan-tuan. Ayat ni tak kenakan apa-apa duit pada kita, tak kena bayar apa-apa. Tapi dia mengandungi di situ pujian, pujaan, motivasi, inspirasi, entah apa-apa lagi tuan-tuan yang lain. Lalu menyebabkan isteri kalau tengah pengsan pun dia percayalah dia akan melompat bangkit untuk menyempurnakan hajat suaminya. Ya Allah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, lihat kan, inilah uslub Quran. Bila kita baca surah Luqman, Allah bawakan kisah Luqman didik anaknya. Ya, dia asas dia cinta. Sebab dia sebut pada anaknya, ya bunayya, tengok, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma sabak. Inna dzalika min azmil umur. Jadi ayat ini mengandungi satu empowerment, satu bentuk bisikan yang mempunyai pujian, pujaan, motivasi, inspirasi, menyebabkan anak ini rasa perlu baginya mengikut cadangan ataupun pujukan daripada ayah tadi. Tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan, satu asas yang penting dalam hidup. Kita mesti ajar kepada anak kita, tunjuk kenapa nak ayah suruh kau belajar, bukan ayah nak dera kau nak. Ayah nak kau jadi manusia yang mulia. Ya, kita ni bukanlah keluarga yang kaya yang boleh ayah warisi kepada engkau 1 juta, 2 juta, 3 juta sebagainya. Tidak ada nak. Tapi dengan ilmu lah akan meninggikan kita. Engkau besok kau belajar rajin-rajin, kerajaan pilih kau untuk pergi ke Jordan buat medik, pergi ke Kanada, nak tak? Abang memang tak mampu nak bawa kau pergi sana. Tuan-tuan, bawa kepadanya kisah supaya dia terangsang ke arah itu. Wallahu a'lam. Itu dia. Bila macam Ustaz nyatakan tadi, memilih kata-kata di dalam memujuk tu penting. Jadi tuan-tuan, tak kira isteri, tak kira suami, tak kira anak-anak, kalau kita hendak berhujah saling mencintai, mereka nak tunjukkan, kena tunjukkan dengan dasar cinta ilmu tersebut. Jadi cakap pun mesti ada keilmuannya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, juga yang berada pada waktu ini bersempena dengan Karnival Mahabbah IKIM FM Melaka 2013. Waktu ini kami berada di Dataran Pusat Islam Melaka untuk slot yang pertama lagi untuk rancangan topik Jumaat. Ustaz, kalau kita melihat ayat Quran, Allah ada menyatakan ada beza antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mengapa agaknya perkara ini dibincangkan atau perkara ini diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, dan mungkin ada signifikan dengan kita melihat kepada, ialah kadang-kadang kita ni biasa kita dengar orang cakap saya ni tak ada ilmu sangat. Jadi mungkin ada dia punya logika itu. Silakan Ustaz. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama di antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya, inilah ayat yang dimasukkan tadi oleh Ustaz Syafiq. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, daripada zaman Nabi SAW sebagai contohnya, kalau kita perhatikan perang Uhud, perang yang sangat menguji para sahabat, iaitulah bila mereka pergi perang,
lebih kurang separuh ataupun sepertiga daripada tentera yang pergi ini merupakan munafiqun yang mereka tarik diri daripada peperangan itu. Disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran, inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Ya, orang-orang munafiqun mengatakan bahawa rumah kami terdedah kepada bahaya, mereka pulang. Maka tinggallah yang ikhlas, berjumlah sepertiga, 2/3 lagi ataupun separuh, sebahagian besarnya telah pulang. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, meletusnya perang Uhud ini menyaksikan 70 orang di kalangan para sahabat Nabi gugur sebagai syuhada. Dan bila mereka gugur sebagai syuhada terlalu ramai nak dikebumikan, ya, maka Nabi SAW menggali parit yang besar, yang lahat yang besar, dikebumikan beramai-ramai sebenarnya dalam satu liang. Seperti yang berlaku kat Syria pada hari ini, umat Islam disembelih beramai-ramai oleh golongan Syiah. Ya, kita perlu tahu perkara tersebut. Lalu tidak ada pilihan melainkan kena musim sejuk yang amat dahsyat memaksa mereka untuk menggali parit yang besar, tanam beramai-ramai. Yang lahat satu beramai-ramai ditanam. Soalnya sekarang siapakah yang akan mendahului diletak dalam lubang tersebut? Maka dalam hadis yang sahih, Nabi telah menyuruh, memerintahkan para sahabat baginda ridwanullahi alaihim ajma'in supaya mendahulukan mereka yang hafaz Al-Quranul Karim. Orang yang hafal Quran, orang yang alim, yang faqih didahulukan, dimasukkan dalam hadis tersebut, lalu diikutilah oleh orang yang selepas-lepasnya. Hum darajatun indallah. Rupa-rupanya manusia ni ada darjat di sisi Allah SWT. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sembahyang pun disuruh faliya ummukum afqahukum di kitabillah. Kalau kita nak sembahyang, dia bukan kira pada dah kahwin ke belum kahwin, tuan-tuan. Tak kira dah kahwin ke belum kahwin, tapi didahulukan oleh orang yang paling faqih, yang paling faham terhadap kitabullah. Orang yang paling faham kepada Quran, kepada hadis, kepada fiqah, maka dialah yang lebih layak dipilih untuk mengimamkan salat. Kerana itu dalam satu peristiwa yang masyhur, bila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mula naik jadi khalifah, maka ramailah orang yang datang untuk mengadu masalah masing-masing. Tiba-tiba yang mendahului pengaduan ni adalah seorang budak muda. Maka Umar bin Aziz telah berkata, kabir. Orang besar dululah, apa sah budak kecil pula datang dulu? Kamu budak kecil duduk belakang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuan-tuan. Budak ni menjawab pada Umar bin Aziz. Dia kata, wahai tuan, kalaulah kealiman, kefaqihan itu ukurannya adalah tua atau muda, tuan pun tidak layak duduk di tempat ini sebagai khalifah orang Islam. Lebih ramai orang lebih tua daripada tuan. Umar bin Aziz tercengang mendengar kata-kata itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ya, lalu Sayyidina Umar bin Aziz mengatakan, baik, teruskan apa yang kau nak katakan itu. Gitu juga sebelum itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, kita bagi ahlu sunnah, kita mencintai keluarga Nabi SAW. Siapa yang mengatakan ahlu sunnah benci pada keluarga Nabi, ini hanya dakwaan orang Syiah sahaja. Semua kita mencintai keluarga Nabi SAW. Bahkan dalam kitab Jawharatul Tauhid yang kita pelajari, meletakkan bahawa para ulama ahlu sunnah bersepakat untuk mengatakan kelebihan yang ada pada Ahlul Bait. Cuma dari sudut aulawiyat, kefaqihan, kesenioritian, senioriti Ustaz. Abu Bakar, Umar mendahului. Lepas tu datang Uthman dan kemudian datang Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali waktu dia jadi khalifah, dia pergi ke masjid di Basrah. Dia kelihatan hairan kerana yang menyampaikan ilmu dalam majlis itu adalah seorang budak berusia 12 tahun. Ramai orang-orang yang tua mendengar kuliah yang disampaikan olehnya. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi tercengang, hairan. Dipanggilnya budak itu, mari sini kamu. Tak ada orang lain kan nak mengajar kat masjid ini? Lalu orang muda itu menjawab dengan tenang. Bila ditanya 4 soalan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali lantas mengatakan selepas itu, betul, ambillah agama kamu daripada orang muda ini. Ilmu. Dia bukan senioriti, bukan kira tua muda, bukan kira sama makan garam dulu. Orang ini yang dimaksudkan iaitu Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, seorang tabi'i yang terkemuka, yang sangat wara', yang sangat saleh, yang pernah mendapat kemuliaan, iaitulah menyusu dengan isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummu Salamah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini ada beberapa secebis kisah yang menunjukkan kepada kemuliaan kedudukan seseorang itu adalah sangat bergantung kepada ilmu. Itu sebab bila Allah gambarkan, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Kerana ilmu ni, tuan-tuan, Allah menggambarkan lagi dalam satu ayat yang lain,
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Lagi apa? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah menaik saksi bersama para malaikatnya dan orang berilmu. Orang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kedudukan mereka. Allahu a'lam. Okey, jadi tuan-tuan, itu penjelasan daripada Ustaz berkenaan dengan soal perbicaraan ayat Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara golongan yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi kita nak mengklasifikasikan, kadang-kadang ada anak-anak muda kita yang lebih berilmu daripada kita. Kadang-kadang penghormatan itu seringkali berlaku dalam kehidupan kita seharian. Jadi waktu ini mungkin saya nak menjemput rakan-rakan yang berada di Dataran Pusat Islam Melaka, khususnya untuk berkongsi sekiranya ada pandangan persoalan, dan boleh saja menghantar melalui mikrofon yang berada di tengah-tengah tersebut, ataupun boleh tuan-tuan dan puan-puan kalau segan-segan boleh saja melalui catatan nota. Saya nak boleh juga hantar melalui SMS. Nanti saya sebut nombor telefon saya, satu Malaysia dengan nombor telefon saya. Jadi tuan-tuan boleh segera. Dalam masa sama, rakan-rakan pendengar khususnya yang mungkin nak bersama kami juga nak bertanya kepada Ustaz, boleh terus layari di www.facebook.com/ikim.fm untuk kami akan kongsikan persoalan. Kalau masih belum bersedia, saya kira saya nak kongsikan satu persoalan daripada rakan-rakan kita di Facebook IKIM pada waktu ini. Saudara Muhammad Syarif menyatakan, Assalamualaikum Ustaz yang dikasihi, moga pagi Jumaat ini kita sama-sama mendapat rahmat. Apakah yang dimaksudkan tidak sempurna iman seseorang selagi dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya? Dan adakah terdapat riwayat atau sirah yang mengisahkan percintaan manusia sebelum pernikahan itu sendiri? Itu persoalan daripada sahabat kita, saudara Muhammad Syarif, untuk Ustaz kongsikan bersama kita pada pagi ini. Juga rakan-rakan kita yang bertanyakan di Facebook ini, boleh saja layari kalau ingin menonton kami di www.tvikim.my. Pada waktu ini kita bersiaran langsung dari pentas Karnival Mahabbat IKIM FM. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis yang maksud di sini adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sampailah dia mencintai seseorang itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan hadis ini diperkuatkan dengan satu hadis sahih yang lain riwayat Bukhari Muslim. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibba akhahu al-muslim la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud, tiga perkara kalau ada dalam diri seseorang, dia telah mendapat kemanisan iman. Tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya mengatasi cinta pada benda yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang Islam kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci melakukan maksiat sebagaimana dia bimbang kalau orang menolaknya ke dalam api. Dan ayat ini dan perkara ini tuan-tuan juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Tuan-tuan ada tak kitab Riyadhus Salihin? Saya nak cadangkan tuan-tuan memiliki kitab Riyadhus Salihin. Ada? Orang Melaka ada tak ada? Ada. Alhamdulillah. Riyadhus Salihin tebal. Ringkasan Riyadhus Salihin pun memadai. Lepas ni pergi kedai-kedai buku kat Melaka ni, Bellwell ada, kedai buku Saleh ada, MPH MITC ada, popular dekat mana kedai-kedai buku. Saya rajin pergi kedai buku. Saya balik kampung mesti bawa anak-anak buah pergi kedai buku tuan-tuan. Riyadhus Salihin, jangan tidur pada satu malam melainkan baca satu hadis daripada Riyadhus Salihin yang bermula daripada ikhlas, taubat, muraqabah, taqwa dan sebagainya. Ada 320 jalan untuk mengupgradekan diri kita jadi orang saleh. Baik, itu satu perkara. Yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan pada hari ini iaitu satu bab dalam Riyadhus Salihin, namanya bab fi bayan alamati hubbillah. Bab pada menyatakan bagaimana kalau Allah cintakan seseorang itu. Ini ada kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi. Lalu dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi ayat daripada surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Maksudnya,
wahai orang-orang beriman, kalau kamu murtad daripada Islam, Allah pasti gantikan kamu dengan satu golongan yang lebih baik daripada kamu. Tanda Allah cinta kepada golongan ini iaitu yang pertama, mereka sangat cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Yang kedua, dia bersifat berlebih kurang dengan orang-orang beriman. Dia sayang kepada orang beriman, dia compromise dengan orang beriman, dia tolerate tinggi kepada orang beriman, dan dia bersifat tegas kepada selain orang yang beriman. Dan lagi sifatnya, yujahiduna fi sabilillah, dia berjihad dengan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dia berjihad dengan jalan Allah, sama ada pergi perang ke, menulis ke, bercakap ke, dia jadi doktor yang mengamalkan Islam ke, apa sahaja bentuk sekalipun, itu tanda jihad disebut oleh para ulama tafsir. Dan dia tidak pernah takut pada celaan orang yang mencela. Yang menariknya, kata Imam Al-Laqani dalam penjelasan kepada kitab ini, dalam satu Dalilul Falihin, menjelaskan bahawa perkataan disebut bila Allah gambarkan azillatin alal mu'minin, dia bersifat rendah diri, sayang, berlapang dada, apa segala macam dimaksudkan oleh perkataan itu. Jadi maknanya dalam hidup ni tuan-tuan, kata Abdullah Nasir Ulwan, cuba kau lihat, kau ada buat tak benda-benda ni yang Nabi ajar, hak orang Islam ke atas orang lain, mengucap salam. Mengucap salam tu masuk syurga tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kamu nak masuk syurga tak? Kamu tak akan masuk syurga selagi kamu tak beriman. Laju sangat ke tuan-tuan? Boleh? Okey, insya-Allah. Orang muda kan, ikut kan. Tak masuk syurga selagi tidak beriman. Tak beriman selagi tidak mencintai orang lain. Nak tak aku anjur kepada kamu satu perkara je kamu buat, kamu cinta pada orang lain. Sahabat kata, tentu wahai Nabi. Nabi kata, ucapkan salam sesama kamu. Dalam hadis yang lain, kamu kenal ke, kamu tak kenal ke, ucapkan salam. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, ya Allah, hai. Saya dulu belajar kat Jordan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, belajar kat bumi para Nabi. Kadang-kadang ada peluang lah pergi ke tempat lain. Masa saya di Pensyarah Universiti dulu, pergi bentang kertas kerja, pergi itu, pergi ini, ke tempat-tempat luar negara. Kadang-kadang kita pergi ke negara bukan orang Islam punya tempat. Bayangkan, bahasanya pun bukan bahasa kita. Kita turun saja di airport, tiba-tiba dengan gaya kita sebagai seorang Muslim, ada janggut, pakai kopiah, tiba-tiba seorang black ataupun seorang orang putih nampak kita, dia leka-leka mengucap kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Tonton bayangkan, dunia yang tadi rasa asing kepada kita bertukar menjadi sangat mesra. Kita rasa, ya Allah, we speak the same language. Kita menggunakan bahasa yang sama, Islam. Assalamualaikum, peace be upon you. Tengok perkataan yang digunakan. Tuan-tuan, ini adalah intipati, ingredient yang paling penting untuk wujudkan cinta kepada orang, iaitu mesti rajin mengucapkan salam. Yang kedua, disebut oleh para ulama daripada hadis Nabi SAW, hendaklah kita ni saling doa mendoakan. Kerana bila kita mendoakan seorang, maka malaikat yang datang mengutip doa tersebut akan mengatakan, walaka mithluhu. Kamu doakan untuknya, kamu dapat exactly the same. Apa yang kau minta untuknya, kamu akan dapat. Tuan-tuan, nombor 3, hendaklah kita membina hubungan dengan berasaskan pada tahadau tahabu. Berilah hadiah, kamu akan cinta menyintai satu sama lain. Ya tuan-tuan, Imam Abu Hanifah seorang ulama terkemuka, pengasas ilmu fiqah yang hebat. Dia memiliki jiran yang sangat suka menyakitinya. Orang perempuan, kita rumah teres tak? Jiran sebab tanam pokok bunganya menjulur, menjalau Orang Melaka panggil menjalau kan? Menjalau masuk ke pagar kita. Itu pun jadi sakit hati. La ilaha illallah Rasulullah. Kesiannya. Kita pula yang lelaki, orang parking depan rumah kita je, kita letak batu, bukan main besar lagi. Kau jangan parking di sini. Siap tulis pula, saya parking sini, saya pecahkan keretanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benda yang kecil pun jadi besar bagi kita, ya Allah, padahal itu pahala, tahu tak? Kerana itu Abu Hanifah bila berdepan dengan masalah jiran yang tidak tolerate, yang begitu degil dan kurang ajar, walau Melaka kata istilahnya, dia orang tua, ni orang muda buat bising malam-malam, main gitar lah, benda lah, bising. Abu Hanifah tak pernah menegurnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sehinggalah pada satu hari disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kisah Abu Hanifah, maka anak-anak murid yang tahu kedajalan, kejahatan budak lelaki ini, mereka mengadu kepada pihak polis, dan lelaki tersebut ditangkap, dihumban ke dalam penjara. Abu Hanifah balik ke rumah pada hari itu,
Dia merasa hairan, mana bunyi bising? Dia tak ada bunyi bising. Tuan-tuan, bila dah selalu sangat dengar, dah immune dengan tuan-tuan. Mana bunyi bising? Tidak ada malam ni. Tanya pada isteri, tanya pada anak, tanya pada jiran. Dia kata orang tu dah masuk dalam penjara. La ilaha illallah Muhammad SAW. Abu Hanifah malam itu juga tuan-tuan pergi ke balai untuk memberikan syafa'ah, memberikan jaminan supaya lelaki yang berperangai buruk ini dibebaskan balik ke rumahnya. Masya Allah, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tengok, cinta kepada orang lain kerana Allah. Kamu punya masalah, moga Allah ampunkan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini sifat tabi'in tuan-tuan ya. Kerana mereka belajar satu hadis, mereka amalkan. Maksud hadis ini, bila Nabi turun, datang Jibril mengadu kepada Nabi SAW, Mazala Jibrilu yusini bijar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Ya, aku didatangi oleh Jibril dan Jibril memaklumkan kepadaku hak kepada jiran, sehingga aku menyangkakan jiran ini akan mewarisi harta pusaka bersama dengan keturunanku. Jadi tuan-tuan, ni kedudukan orang Islam. Nombor 4, kalau kita perhatikan tuan-tuan, cinta kepada orang Islam yang lain ini terletak pada menyokong mereka tuan-tuan. Menyokong mereka, sehingga dalam hadis mengatakan, ya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara se-Islam kamu yang zalim ataupun yang dizalimi. Sahabat-sahabat menjadi hairan, wahai Nabi, menolong orang yang dizalimi itu maklum. Dia dizalimi, kita tolong dia. Tapi macam mana kita nak tolong orang yang menzalimi, wahai Nabi SAW? Nabi menjawab, hendaklah engkau menghentikannya daripada kezalimannya itu. Itulah bantuan kamu kepadanya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bulan Oktober tahun lalu 2012, menyaksikan negara-negara Eropah mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat dahsyat. Ada negara yang bankrupt. Contohnya Spain. Kalau tuan-tuan baca satu majalah antarabangsa namanya Economist, dia buat gambar Spain, S-P-A-I-N kan, negara jago bola sepak tu kan. Spain tu perkataan S-P-A-I-N, S tu jatuh, jadi tinggal apa Ustaz? Pain. Pain. Mana pain? Sakit kan? Menderita kan? Pain, I'm painful, saya sakit lah sekarang. Pain, P-A-I-N, S dah jatuh. Dekat bawah tu pula gambar lembu matador yang dibaling dengan lembing tu. Faham tak saya cerita tu? Dalam isu yang saya maksudkan ni, majalah yang gambarnya Spain jatuh S, ada lembu yang dibaling dengan lembing tu, bab fokusnya pada waktu itu tuan-tuan, saya simpan majalah ni tuan-tuan cari dalam internet. Dia ceritakan tentang negara-negara yang melindungi orang-orang Jus sedunia, Yahudi sedunia. Yahudi ni bilangan mereka tak sampai 40 juta pun Ustaz. Sedunia tak sampai 40 juta. Most concentrated, tempat yang paling banyak Yahudi ni duduk kat Amerika. Amerika negara paling kuat kan. Lagi mereka duduk kat mana? Dekat Rusia. Lagi negara mana? Mereka duduk kat negara-negara sejuk tuan-tuan. France. Lagi di mana? Germany, UK. Ya, dan sekarang mereka bertambah banyak dekat Israel tu lah, dekat negara Israel tu. Orang Yahudi tak sampai 40 juta satu dunia tuan-tuan. Tetapi semua sistem perbankan dunia termasuk Amerika punya, dipanggil bank terbesar di Amerika itu apa dipanggil namanya Ustaz? Federal Reserve Bank apa? FRB. Macam kita kat Malaysia, bank negara lah, yang menstrukturkan wang-wang dolar yang kita guna untuk pergi jalan luar negara. Federal Reserve Bank. Ni di Amerika. Amerika negara paling kuat dalam dunia tuan-tuan, tak ada orang boleh lawan. Yang peliknya, bank ini dimiliki oleh jutawan-jutawan, bilioner, semuanya Yahudi tuan-tuan. Tengok. Tengok kan. Dan ubat gigi yang tuan-tuan pakai kat rumah tu, saya tak payah sebutlah namanya tuan-tuan. Tak salah pun, tak ada ulama memfatwakan haram pun, tak ada, jangan silap faham tuan-tuan Kalau ada orang Islam punya, lagi baik kita sokong orang Islam. Ni yang poin yang saya nak sebut. Ya, apa lagi? Komputer, perisian chip yang paling kritikal dalam komputer itu dibuat oleh orang Yahudi. Tengok. Tuan-tuan, orang Yahudi ni dia tak buat benda complicated tuan-tuan. Dia tak buat kereta, Toyota kita pakai, Jepun, Mitsubishi, Mercedes. Ini adalah kereta-kereta yang dibuat oleh bangsa Jerman, bangsa Jepun, apa bangsa lain. Tapi orang Yahudi, mereka membuat benda-benda produk yang kita kecil, tapi kalau kita tak pakai, kita rasa tak kena. Ada tak tuan-tuan tak gosok gigi pagi ni? Selesa tak pergi kerja, datang kuliah ni, gigi tak gosok? Tak selesa, betul tak? Tapi tuan-tuan tak ada kereta, tak apa, boleh naik public transport.
Tengok. Kopi. Tuan-tuan keluar sahaja daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, kedai kopi yang pertama tuan-tuan nampak adalah saya bukan nak larang tuan-tuan pergi minum, benda tu tak ada masalah. Kedai kopi Starbucks, kedai kopi milik Yahudi. Saya bukan nak sebut pada tuan-tuan haram minum, tidak. Saya nak cerita semangat Yahudi yang kita kena belajar. Ya, seringkali bila datang Isra wal Mi'raj, kita cerita tentang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita pun cerita Yahudi tak betul, Yahudi jahat, Yahudi begitu begini. Cuba kita tukar sikit cara berfikir tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam majalah yang saya sebutkan tadi, Oktober tahun 2012 yang lalu, hampir setahun yang lalu, kisah fokusnya adalah Yahudi antarabangsa. Kenapa Yahudi kuat? Contohnya, perkara pertama sekali, masyarakat Yahudi ni mempunyai brotherhood, ukhuwah, persaudaraan yang sangat kuat. Dan perkara ni yang tidak ada dalam diri orang Islam. Okey? Pertama. Yang kedua, orang Yahudi ni mempunyai perancangan yang sangat teliti. Dia mempunyai satu fokus dunia yang sangat hebat. Kalau dia tahu minuman kopi ni boleh memberikan kekuatan kepada orang lelaki, umurnya panjang, dia boleh elak kanser dan sebagainya, dan kajian-kajian yang dia buat, dia beli kajian itu. Dan Yahudi mencari kopi yang paling baik dalam dunia. Dia baginya kepada penanam-penanam kopi di Aceh sebagai contoh, dan juga di Brazil, supaya kopi-kopi yang terbaik grade A+ ini bagi kepada saya, jangan bagi kepada orang lain. Saya bagi pada kamu berapa bilion yang kamu perlukan. Tengok tuan-tuan, smart tak? Masya Allah, sangat smart tuan-tuan. Nombor 3, Yahudi ini mempunyai idea berfikir yang sangat besar. Dipanggil oleh orang putih dream big. The magic of thinking big. Berfikir besar. Dia tak fikir kecil-kecil tuan-tuan. Dia fikir secara bagaimana nak dominan. Ya, kamu buka kedai tepi jalan, berapa sen kamu untung? Boleh dapat RM500 satu hari, RM1,000 boleh. Dia datang, dia terus buka hypermarket yang besar macam Tesco, Carrefour dan sebagainya. Tengok, tengok tuan-tuan. The magic of thinking big. Dia tak fikir kecil, dia fikir besar. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini semangat orang Yahudi yang tidak ada pada orang Islam. Cinta kepada orang Islam, mestilah kita sokong orang Islam yang lain tuan-tuan. Ya, kita pergi ke kedai orang Islam, kicapnya mahal 20 sen. Soalan saya kepada tuan-tuan, tuan-tuan jatuh bankrupt kalau tuan-tuan beli kicap di kedai orang Islam yang mahal harganya 20 sen. Boleh jadi muflis tak? Boleh tak tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita berkira, kan orang Islam tuan-tuan, dia tak ada margin yang besar dalam perniagaan, ilmunya tak mahir. Dan apa salah kalau kita tahu bendanya sangat mahal, kita cakap baik, tuan, saya pergi kedai tuan ni, saya ada list 20 barang, ada 17, 3 tak ada. Saya penat lah, banyak kali saya pergi macam ni tak cukup. Ataupun kita kata, tuan, harga tuan ni mahal sangat, saya dah compare dengan banyak kedai orang lain, turunkan harga. Tak, nanti orang lari. Cakap baik-baik tuan-tuan, itu tanda sayang kepada orang Islam. Kalau kita nak amalkan prinsip macam seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, lagi kita tak mampu lah tuan-tuan. Jarir ni, Ustaz Syafiq, ya, Ustaz Zulfah di sana, sahabat baik saya ni, dulu sekolah menengah sekali ni. Allah Akbar, tak duduk depan ni tuan. Apa berdiri penat ni? Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kisah yang dibawa ini, Jarir adalah seorang yang sangat kaya, handsome orangnya, tinggi, rambutnya hitam, kulitnya putih, matanya memang handsome. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kalau engkau nak bayangkan wajah Nabi Yusuf yang indah itu, yang telah diberikan oleh Allah separuh daripada keindahan dunia kepadanya, engkau lihatlah ini lelaki. Ini namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia bersama dengan Nabi cuma 3 tahun sahaja, lepas itu Nabi wafat. Faham tuan-tuan? Masya-Allah, sapian pun ada. Fadhal tuan, fadhal duduk depan. Ni Ustaz Nirul Siman panggil, mari duduk depan ni. Berdiri nanti penat. Duduk depan ni banyak pahala, sana ada pahala juga. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, Jarir pergi ke pasar Madinah untuk membeli seekor kuda. Dan dia telah pun cek dalam harga pasaran kuda, harganya tidak kurang daripada 150 dirham.
Katakanlah seperti itu, ya. Dia pergi ke pasar, dia melihat seorang Islam sedang menjual kuda, harganya cuma 100 sahaja. Tuan-tuan, dia jual 100 below market price, 50 dirham tuan-tuan. 1 dirham lebih kurang sama dengan RM40. Pada hari ini lebih kurang. 1 dirham sama dengan RM40 lebih kurang. Kali 500 kali 40 berapa? 6,000. 15 kali 500 kali dengan 40. 2000. Pandai matematik. 20,000. Sekarang dia pergi menanyakan harga, orang tu letak 100 below market price, 50 dirham lebih kurang 20,000. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, apa yang berlaku? Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu paksa orang itu untuk ambil pada harga 150 lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Masya Allah. Boleh bayang tak tuan-tuan? Orang Melaka boleh bayang ke tak boleh? Faham ke tak faham? Apa hal orang minta pada kamu 100, kamu bagi 150? Mengapa? Kerana Jarir bin Abdullah Al-Bajali bila balik ditanya oleh orang, dia mengatakan, aku mengamalkan hadis Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman? Lillah, wali malaik, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk orang-orang beriman, untuk para rasul, untuk pemimpin orang beriman, untuk orang awam. Nasihat. Bagaimana pula nasihat begitu? Kerana aku telah memberitahunya harga ini tidak patut 100, dia mesti 150 dan ke atas. Dia tidak setuju. Aku takut kalau aku bayar padanya 100, nanti aku balik, orang akan beritahu sahabat Nabi mengambil kesempatan di atas kejahilan orang lain. Aku tidak mahu. Nanti ada orang membawa cerita di hujung, sampai ke hari kiamat mereka membaca Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi di kalangan munafiqun, kerana menzalimi hak seorang penjual. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh amal tak benda ni tuan-tuan? Boleh amal tak? Boleh tak boleh? Saya surrender tuan-tuan, saya tak mampu tuan-tuan. Dengan sebab itu, kita menyokong perniagaan orang Islam, itu tanda kita cinta kepadanya. Jangan cinta kepadanya. Kita sokong dia. Kalau ada masalah, kita beritahu, saudara, saya dah hantar kereta saya pada saudara 3 kali repair. Tapi harga saudara ni mahal lah. Saya comparekan dengan harga orang lain lebih murah. Lepas tu saudara menggunakan alat, bila saya buka, saya tengok rupanya saudara menggunakan alat second hand. Tuan-tuan kena cakap, tuan-tuan pada orang Islam, jangan biarkan dia terus dalam keadaan seperti itu. Itu tanda sayang kita kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang terakhir sekali, tadi soalan saya belum jawab. Ini sahabat bertanya dalam emailnya, ada tak cerita-cerita cinta para sahabat zaman dahulu? Ada? Saya ingat satu kisah, iaitulah seorang lelaki yang namanya Julaibib. Mai kak duduk kak, apa duduk tercengang sana? Mai duduk masuk. Julaibib. Agak segan. Segan masuk. Julaibib adalah seorang sahabat Nabi berketurunan yang tidak dikenali. Namanya pun Julaibib. Kalau kita belajar bahasa Arab, Julaibib ni dari perkataan jilbab. Jilbab ni maknanya tudung. Jadi kalau Julaibib, tudung yang kecil. Orang Arab kalau disebut rajul, lelaki. Kalau kita lelaki yang kerdil, kita tak kata rajulun saghir. Itu bahasa Arab, maknanya tak berapa perfect. Kita kena katakan rujailun, lelaki yang kerdil. Faham? Kalau buku ni besar, kita panggil kitab. Tapi kalau buku kecil, kita tak kata kitabun saghir. Itu bahasa Arab. Oh, baru belajar bahasa Arab maknanya. Orang Arab yang perfect, dia akan sebut Kutaib. Kutaibun. Jadi Julaibib adalah merujuk kepada tudung yang kecil. Satu nama yang dibayangi dengan penghinaan. Kerana Julaibib adalah seorang lelaki yang tidak dikenali keturunan asalnya. Orang Arab ni ada bangsa, ada nama kabilah, Tamimi, Qaisi, Sa'di dan sebagainya. Tapi nampaknya Julaibib tidak ada nisbah kepada kabilah tertentu yang akan protect kepentingannya. Miskin, kulitnya hitam, gemuk, tidurnya di masjid, beralaskan bantal tangannya sendiri. Dia tiba-tiba mencintai seorang budak perempuan keturunan bangsawan yang sangat jelita. Tengok tuan-tuan.
Tak padan langsung. Kalau Melayu panggil mengada-ngada. Tuan-tuan, Nabi bergurau dengan tanya kepadanya, Julaibib, ada tak calon? Nabi kata, Nabi siapalah nak kat saya. Nabi tanya lagi, keesokan hari, Julaibib, ada calon tak? Nabi, siapa nak terima saya? Tanya lagi hari ketiga, Julaibib, ada tak orang minat yang kau minat? Aku pinangkan. Nabi, malunya saya. Tanya aja Julaibib, aku akan pinangkan. Julaibib tanpa melengah lagi mendengar yang akan meminangkan Nabi sendiri. Lantas diberitahu Nabi, saya cinta pada budak perempuan sekian. Masya Allah. Nabi SAW pergilah ke rumah tersebut dan ternyata daripada kalangan bangsawan. Ayah maknya terkemuka. Ada pangkatlah dalam kaum mereka. Nabi pergi, wahai sahabatku, aku pinang anak gadismu yang sekian. Masya Allah, gembiranya dia, seronok. Disangkanya dia akan bermenantu ke Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi pun melihat keseronokannya. Nabi beritahu, sebenarnya bukan untuk aku. Untuk siapa wahai Nabi? Untuk Julaibib. Julaibib. Wahai Nabi, Julaibib. Wahai Nabi, Julaibib. 3 kali ditanya Nabi. Nabi kata, ya Julaibib. Dia kata, kalau begitu saya kena tanya dengan maknya dululah. Tuan-tuan, nampak sangat tak setuju. Dia pergi kepada isterinya. Isterinya kata, kalau Julaibib baik, tak payahlah bang, kami seronok tadi dengar dekat belakang tabir ingatkan Nabi nak berkahwin dengan anak perempuan kita. Tentulah mereka gembira dapat menjadi pak mertua kepada Nabi SAW. Nabi pinang untuk seorang budak yang tak terpandang, tuan-tuan. Seorang budak yang hina, ya, dipandang pada masyarakat pada masa itu. Namanya pun hina, Julaibib. Sekarang mereka pun nak mengesyorkan kepada Nabi, tak seterima. Tiba-tiba budak perempuan yang ada dalam bilik itu mendengar, dia keluar, meluru bertanya pada ayah ibunya, wahai ayah, wahai ibu, Nabi pinang saya ya? Mereka pun berkata, ya wahai anak kami, wahai anakku, ya betul. Nabi pinang untuk lelaki yang Nabi tahu dengan itu saya akan masuk syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cinta kepada Allah dan Rasulnya mengatasi cinta kepada nafsu sendiri. Nampak tak ibu-ibu? Ayah ibunya pun tak berlengah, berkata kepada Nabi, wahai Nabi, kami terima. Nabi terus doakan untuknya, tuan-tuan. Allahumma sub alaiha sabban. Ya Allah, turunkan rahmat ke atas perempuan ini dan beri kepadanya rahmat yang melimpah. Tuan-tuan, peristiwa ini disebut antara lain oleh Al-Imam Al-Kandahawi dalam Hayatus Sahabah. Ya, mereka pun berkahwin penuh dengan rahmat Allah untuk mereka, sehinggalah Julaibib mati dalam perang Uhud. Dan mereka tidak memiliki anak. Dan dikahwini oleh seorang sahabat yang lain, wanita, gadis yang jelita ini. Ya, janda yang jelita ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tengok, cinta mereka mesti berasas kepada Quran, kepada hadis, kepada suruhan Allah, kepada suruhan Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah suka, insya-Allah ada kebaikan. Apa yang Nabi suka, insya-Allah ada kebaikan. Apa yang kau suka, belum tentu ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda kita suka, Allah tak suka, jangan buat. Ada benda kita benci, tapi Allah suka, padanya ada rahmat, buat, ayo buat. Ini yang lebih kurang tuan-tuan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik, insya-Allah dalam pusingan yang saya kira Ustaz Zazan dah 3 kali berbicara ini, saya silakanlah tuan-tuan sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan, yang ingin dikongsikan bersama juga rakan-rakan yang mendengarkan kami pada waktu ini melalui kiriman di Facebook kami di www.facebook.com/ikim.fm, dan ada juga persoalan yang menghantar melalui kiriman ini. Tapi apapun, saya silakan yang sedang berada di pentas untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, kepada Ustaz Syafiq juga. Saya Zarina binti Yatim dari Kolej Profesional Mara, Mulik Melaka. Soalannya, bagaimana untuk menyemai mahabbah dalam keluarga, terutama pada zaman-zaman anak digital sekarang ni, pada Ustaz? Anak-anak digital, Ustaz. Itu saja. Kalau ada persoalan lain, silakan. Baik Puan, kalau boleh terus saja ke mikrofon yang berada di tengah-tengah tu. Sambil-sambil tu saya ingin mewar-warkan, kalau biasa kita mendengar tafsir Quran bersama Ustaz Dr. Haji Zazan Muhammad, hari ini IKIM telah menerbitkan di bawah TV IKIM satu kompilasi siri yang pertama tafsir Quran Surah Al-Azim, siri yang pertama lebih daripada 7 jam audio format MP3.
yang boleh dipasang barangkali tuan-tuan sambil memandu di dalam radio. Juga tidak kira ada beberapa orang ustaz lagi dan ustazah yang bersama di booth IKIM FM. Silakan untuk kita terus bertanya kepada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umi Kamsyah binti Ahmad daripada Persatuan Guru-Guru Lepasan Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka, dulu MWTC. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada IKIM FM, pilihan utama kami. Alhamdulillah. Kapal parang dari seberang penuh buatan kayu meranti, lagi jauh IKIM FM datang. Kami orang Melaka, saya dia menanti. Tepuklah. Yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, puan pengacara dan yang dikasihi dan dirahmati Allah Taala, buah hati orang Melaka, Dr. Zahazan Muhammad, I love you. Itu tajuknya mengapa sukar melafaz cinta. Doktor, memang kami orang Melaka ni buah hati kami lah yang nama Dr. Zahazan Muhammad tu. Subhanallah, subhanallah. Ini bila Nabi SAW, ini yang buat Umi menangis, selalu menangis. Isra Mi'raj, dia mengatakan, aku nampak kau wanita ramai dalam neraka. Subhanallah. Bila tanya kenapa ya Rasulullah SAW, sebab kami kaum wanita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami. Na'udzubillah, kami takut setakut-takutnya. Tetapi doktor, yang membuat kami tak taat itu juga sebab egonya pada suami. Kadang suami tak dapat membimbing. Itu satunya. Yang keduanya, bila ditanya kepada Nabi SAW, Ya Nabi SAW, siapa aku nak tahan? Ibumu. Lagi ibumu. Lagi ibumu. Tapi kami 3 kali ibu, barulah bapa. Alhamdulillah, sejuk hati kita yang ada anak. Ya. Itu sajalah taat yang macam mana, Ustaz. Tapi kami Alhamdulillah, insyaAllah, kaum wanita ni dia sabar. Orang Melaka kata sabar kan? Sabar, innallaha ma'as-sabirin. Sebab kami boleh pilih syurga, pintu syurga mana, ya kan? Kalau taat, subhanallah, kalau pilih memanglah yang terbaik. Wallahu a'lam. Wa ilaika ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi yang bertanyakan soalan tadi, sebab rasa di hati. Apa-apa mungkin ada penjelasan daripada Ustaz sendiri berkenaan dengan persoalan 2 orang tadi yang bertanya dengan kita. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Respon kepada soalan yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana nak menjalin hubungan, nak membimbing anak-anak dalam suasana dunia digital yang telah pun mewujudkan dinding-dinding yang tebal di antara kita dengan remaja khususnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, memanglah ni satu cabaran yang besar bagi kita. Kerana bila masyarakat barat ni mereka mengkaji dalam majalah Bloomberg News, ya, majalah yang terkemuka di peringkat dunia, menulis tentang berapa masa yang telah kita gunakan untuk iPhone, smartphone dan sebagainya. Ya, mereka pun membuat listing antara negara yang dibawakan di situ, negara-negara besar. China, India, Brazil ni rakyatnya ramai, negaranya besar. Negara-negara ni mewakili, kalau macam Brazil ni mewakili Amerika Selatan lah, budaya berfikir, bertindak dan sebagainya. Kalau China dengan India, dia membentuk cara berfikir orang Asia lah. Kalau negara Europe, diambil beberapa negara maju di Europe, itu pola berfikir European lah. Ternyata mereka melihat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mereka mengambil masa, saya tak berapa ingat secara tepat fakta ini kemukakan. Kadang-kadang ada bangsa ini yang saya tak berapa pasti, tuan-tuan, tengah dalam toilet pun dia masih lagi sibuk dengan phone. Itu sebab ada kejadian banyak menunjukkan smartphone banyak jatuh dalam lubang lubang tandas. Lepas tu tak boleh ambil. Begitu juga ada bangsa yang tengah tidur pun sempat lagi main phone. Dan saya rasa pandangan memandu orang yang tak
tak mengikut undang-undang pemanduan ni, kalau kita jeling mesti mereka sedang meng-WhatsApp, WhatsApp ataupun sedang SMS. Betul kan? La ilaha illallah, patutlah dia keluar menonong je macam ni ha. Tahu menonong? Orang Melaka panggil menonong kan? Tak tengok kiri kanan pun menonong. Kalau terlanggar kan siapa yang susah? Tengok tengah main SMS. La ilaha illallah Rasulullah, tuan-tuan. Memang benda ni telah pun mencatur sebahagian besar daripada hidup kita. Kadang-kadang masa mengajar kat universiti, tuan-tuan, anak-anak murid pun saya perhatikan tengah telefon, tengah semayang pun sempat lagi buka SMS, tuan-tuan. Orang Arab kalau dia semayang, telefon dia bunyi, dimasukkan tangan dia kat jubah tu, tekan tap, mati. Itu orang Arab punya style. Dia tak ada pergerakan tiga macam kita di mazhab lain. Tapi hebat lagi orang Melayu. Letak phone tu tengah sujud, masa nak sujud tu telefon bunyi, sempat lagi tekan tap, yes, Allahu Akbar. Tuan-tuan, hebat orang Melayu tadi. Lebih advance daripada orang Arab, lebih hambali daripada orang hambali. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Sekarang inilah cabaran kita. Masyarakat maju, mereka membuat kajian menunjukkan begitu banyak masa dihabiskan. Dan orang US sebagai contohnya, bila sedang menonton movie dalam kajian yang dibuat, mereka tak buka dah phone. Kalau orang Jerman, mereka terlalu kuat bekerja, masuk pukul 7 balik pukul 7, Ustaz. Orang Jerman, hidup mereka sangat produktif. Meeting pun tak ada kerusi. Orang Jerman, mereka meeting tak pakai kerusi, tuan-tuan. Kerana kalau pakai kerusi nanti duduk lama bercakap. Tapi kalau berdiri semua nak bercakap apa yang penting sahaja. Tengok. Tapi kalau kita kena ubahlah perspektif ni. Kita meeting karipap lagi, mi goreng lagi. Tak habis-habis meeting. Pukul 1 sembahyang Jumaat pun kadang-kadang terlambat. Tuan-tuan, mereka ni adalah bangsa yang sangat menghargai masa. Dan Allah SWT menurunkan surah Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Tuan-tuan, peranan penting bagi kita ayah ibu. Nak? Hari ni hari raya contohnya. Ya, ayah bawa kamu pergi jumpa dengan makcik, maklong, makngah yang kau tak pernah jumpa. Dengan sebab itu, tolong masa sedang berjumpa dengan mereka, jangan kau sibuk dengan nak kau punya smartphone. Tu ayah cukup tak berkenan. Ya, tolong simpan, matikan telefon. Macam mana penting sekali pun hubungan dengan kawan-kawan melalui dunia network sosial itu, tapi hubungan kekeluargaan lebih utama nak, kerana Allah persoalkan benda tu ke akhirat. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Bahkan Imam Qurtubi mentafsirkan ayat awal surah An-Nisa ini, kamu minta pada Allah, Allah tidak akan makbulkan sampailah kamu menjaga silaturahim. Silaturahim ni kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia merujuk kepada adik-beradik yang ada kaitan hubungan darah. Sama ada seayah, seibu sahaja, sebapa sahaja, seayah, seibu lebih-lebih lagi. Dan kepada adik-beradik kita yang berkahwin, ipar duai juga termasuk, makcik, pakcik, sepupu, itu semua termasuk dalam silaturahim, kena jaga. Orang kata pada hari raya kita pergi open house, silaturahim, itu salah sebenarnya. Itu bukan silaturahim, itu ukhuwah, itu persaudaraan Islam. Yang lebih dititik beratkan oleh Allah adalah ulul arham. Wa ulul arham ya aula ba'duhum bi ba'dhin fi kitabillah. Ya, itu adalah benda yang sangat utama. Terangkan pada anak-anak. Sebut, nak, ayah cukup tak berkenan tau. Orang datang ke sini, kau sibuk main phone, kau tengok makcik kau tu nak. Dia pun rasa salah. Tengok kita ni orang kaya, anak-anak semua ada smartphone seorang satu. Dia datang, kita tak buat tak peduli je. Jangan, tolong, abang tak nak tengok ni. Tuan-tuan, didik anak kena dengan tegas dan juga dengan hikmah, tuan-tuan. Degil kena tegas dengan dia. Ya. Jadi inilah tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, kata para ulama tafsir, menyuruh anak untuk baik itu sunnah para nabi. Kerana itu bila disebut wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa kana inda rabbih mardiyah. Ya, para nabi ni kerja dia mengingatkan anak dia, ingatkan tanpa jemu dan tanpa bosan. Tolong nak ayah dah ingatkan banyak kali. Kita berada dalam ziarah keluarga ni, telefon jangan sibuk-sibuk kau keluar, sesiap kau keluar. Tak penting ke ni makcik kau, pakcik kau ni? Dah lah jumpa sekali setahun. Tuan-tuan, tegas itu penting, tuan-tuan. Tegas itu sangat penting. Ini namanya hikmah. Hikmah ni bukan lembut je. Dia ada masa kena tegas. Nampak, tuan-tuan? Jelas? Mudah-mudahan kita dapat amalkan prinsip ini dalam hidup. Pokok pangkalnya terletak pada diri kita sendiri. Ya? Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, janganlah kita dijajah oleh binatang ini. Ni binatang, apa nama ni? Ni. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Besok kata Dr. Muhammad Al-Arifi yang pun datang ke KL beberapa waktu sebelum ni. Ni, benda ni, takut besok kita kat titian sirat, kita sedang menggelabar lepas atau tidak titian sirat, kita tengok smartphone kita yang terbang atas kepala masuk dalam syurga. Kerana dia menghafal Quran 30 juzuk. Ustaz punya hafal Quran.
Ada. Apa Quran? Ini Al-Hafiz ni tuan. Ini Al-Hafiz ni. iPhone Al-Hafiz. Ini tuan dia Al-Hafuz. Tuan yang mati dan dikasihi Allah sekalian. Malang sekali. Benda ini menjajah kita. Matikan dia. Sebelum kita dinilai berdosa di sisi Allah kerana tak menghargai silaturahim yang ada keliling kita. Ya, tuan-tuan ajar anak-anak. Nak, kau duduk asrama dah lama, kau balik kau main iPad lagi Anak, kesiannya ayah sentiasa doa kau siang malam jadi anak saleh nak. Cakaplah dengan ayah, dengarlah ayah cakap, ini ayah cakap. Entah besok ayah tak ada lagi. Cakap pada dia tuan-tuan, beritahu pada dia. Ya, supaya anak ni mengerti mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Tuan-tuan ni mulia kat sekalian, itu selesai masalah yang pertama. Selesai. Yang kedua, masalah taat pada suami. Datang seorang lelaki kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang pernah disifatkan oleh Nabi, kalau ada rasul ini orangnya. Lau kana ba'di nabiyyan la kana Umar. Wa inna min ummati man kana muhaddatsin. Wa inna Umar minhum. Nabi pernah bersabda, di kalangan umat aku ada yang diberi ilham oleh Allah melebihi yang lain. Dan Umar adalah seorang daripadanya. Artinya Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia bila berkata, kata-katanya itu mempunyai ruh yang sangat kuat. Of course dia seorang yang sangat ikhlas. Tapi pelik, kenapa orang Syiah benci sangat pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu? Tuan-tuan ya, ingatkan adik-beradik, anak beranak tentang bahaya Syiah. Syiah benci kepada Sayyidina Umar tanpa sebab. Sayyidina Umar dah meninggal dunia 1300 tahun yang lalu, 1400 tahun lalu. Dia tidak ada dosa apa-apa pada kita. Tapi orang Syiah menyimpan kebencian yang meluap-luap sampai ke hari ini untuk mengatakan Sayyidina Umar dalam neraka Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kalau Sayyidina Umar ni kita anggap kafir tuan-tuan, macam orang Syiah, maka banyak daripada hadis hari ini kita tak boleh pakai tuan-tuan, kerana riwayat dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, matinya Abu Bakar, dialah jadi mursyid. Mursyid maknanya pembimbing, pakar rujuk. Dia bukan saja jadi khalifah, jadi imam dalam salat. Dia bukan saja jadi bapa, tetapi ketua rombongan jihad. Dia bukan saja jadi seorang guru, tetapi jadi murabbi yang sangat hebat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, satu hari datanglah seorang muda yang tidak puas hati dengan isterinya. Dalam fikirannya banyak dia tanya kepada Sayyidina Umar tentang sikap buruk isterinya. Ini orang lelaki dengar baik Dia sampai ke rumah Sayyidina Umar, dia mendengar Sayyidina Umar dimarahi oleh isterinya. Faham tak? Dan yang memarahi isteri Sayyidina Umar itu bukan calon-calon isteri. Dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ummu Kalsum. Kan main tu. Wanita salihah malah suami ke? Dan yang dimarahi itu bukan sebarang lelaki. Ahli syurga. Nabi sifatkan Umar duduknya syurga. Allahu Akbar. Dia sampai kat rumah Sayyidina Umar, dia dengar kemarahan isteri terhadap suami. Itu Sayyidina Umar yang nak ditanya masalah isterinya yang ada masalah yang sama. Dia pun punya respect pun jatuh. Pap. Apalah orang ni, orang kata hebat, dia pun kena marah dengan bini, lebih kurang aku juga. Dia baru kejap duduk di tempat menunggu. Rumah Sayyidina Umar ni ada tempat menunggu lah tuan-tuan. Buat orang pemimpin biasa ada tempat orang menunggu kemah dan sebagainya. Dia pun pergi. Sayyidina Umar keluar, Sayyidina Umar nampak, Fulan, mari sini. Mana kamu ni? Dia kata, Sayyidina Umar, saya datang nak tanya masalah isteri saya. Saya tengok isteri tuan pun 2x5 juga. Marah-marah tuan. Apa perempuan ni? Sayyidina Umar kata, duduk. Kau tahu tak isteri? Isteri ni dia membasuh pakaian aku. Dia menyediakan makanan untuk aku. Dia melahirkan anak untuk aku. Aku sibuk dia jaga anak. Kesian kat isteri-isteri kita tuan-tuan Kan? Kalau isteri tak bekerja, jangan kata tak bekerja tau. Dia sedia baju tu kerja besar tau. Masak, menyediakan anak, ada pula pergi balik jadi driver, hantar anak pergi sekolah balik. Hargailah isteri tuan-tuan. Kerana tidak akan menghargai isteri melainkan ahli syurga. Tidak akan menghargai isteri melainkan ahli syurga. Kalau nak kahwin lain pun cakap berbaik. Cik. Maaf tuan-tuan, gurau. Ya. Sekarang saya nak kata tak, isteri ni beginilah kehidupan ni. Dia menyempurna kita. Bila Allah sebut dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Tuan-tuan, cantik tak kalau kita tak berpakaian tuan-tuan?
Cantik tak kalau kucing yang mengiau-ngiau tu tidak ada bulu di badannya? Cantik tak? Itulah pakaian mencantikkan kita, menghebatkan kita. Tengok sahabat-sahabat kita daripada IQ ni, pakaian corporate mereka, Masya Allah, handsome, cantik, berseri. Itulah nilai seorang isteri kepada suami dan suami kepada isteri. Dia mendengar kata-kata Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia hampir berteriak, tuan-tuan, hampir menangis dia. Sabarlah wahai saudara. Kerana mungkin satu hari dia bersama dengan kita, dia selalu cakap yang tak baik kepada kita. Hari akan datang mungkin kita meninggal dunia lebih awal daripadanya, dan dia tidak akan dapat bercakap apa lagi kepada kita. Ataupun satu hari yang datang dia mati dulu, kita sudah tidak dengar lagi kata-kata yang tidak baik daripadanya. Dia dengar kata Sayyidina Umar itu, tuan-tuan, Allah, dia peluknya Sayyidina Umar, dia ciumnya Sayyidina Umar. Betul lah, Sayyidina Umar ni manusia yang Allah beri ilham padanya. Kerana ada time, tuan-tuan. Memanglah yang perfectnya wanita taat suami, idza amartahu ata'atka, wa idza ghibta anhu hafizatka fi malika wa irdiha. Memanglah wanita yang sempurna, tapi tuan-tuan, ada waktu dia meletup kerana dia manusia, tuan. Ada waktu yang dia melompat, ada waktu yang dia tak senang, ada waktu yang dia menjadi marah. Ya, dan biological system orang perempuan pun Allah jadikan tak sama macam orang lelaki. Ya, itu sebab Allah turunkan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Orang lelaki lebih daripada orang perempuan kerana akalnya, kebijaksanaannya, dia tidak dipengaruhi oleh masalah-masalah keuzuran, dia pergaulannya lebih luas, isteri duduk di rumah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah cara berfikir kita orang-orang beriman. Ya, jangan sampai isteri kita berfikir nak buat jahat pada kita, tuan-tuan. Macam dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kisah ini dalam bab kelebihan menjalin silaturahim dan juga buat baik pada ibu bapa. Babus sila wal bir, babul birri was sila. Seorang perempuan di Madinah. Zaman Nabi, diajar, dididik, dibimbing oleh Nabi. Tiba-tiba pada satu hari dia merasa sangat marah kepada suaminya. Kerana suaminya banyak kali mendera dia, dia bersabar. Zalim padanya, dia tahan. Buat aniaya padanya, dia mendiamkan diri. Tapi pada waktu itu dia sudah tidak dapat mengawal lagi kemarahannya. Diam-diam dia pergi berjumpa dengan seorang bomo. Makcik, saya nak belajar ilmu menundukkan suami. Ini ilmu apa dipanggil? Ilmu apa? Nasi kangkang. Nasi kangkang kan, orang Melayu panggil kan. Ilmu ni ada dalam Islam, ada. Namanya bahasa Arab dia panggil at-tawalah. At-tawalah. Tawaw lam ta. At-tawalah. At-tawalah tu syirkun. Dalam hadis sahih, tawala ilmu menunduk suami, hukum syirik pada Allah. Makcik, saya nak belajar ilmu yang sangat sophisticated, iaitu ilmu menawan suami. Menyebabkan dia ikut perintah saya. Makcik ni kata, ilmu yang kau nak pelajari ni makcik tak ada dalam silibus. Tinggi sangat. Tak apa, besok petang kau datang, makcik bawa engkau belajar dengan orang yang lebih tinggi daripada makcik. Bomo ni pun ada kategori, tuan-tuan. Dia pun datang makcik keesokan hari. Dalam hadis ini menggambarkan menunggu di depan rumah makcik ini 2 ekor anjing hitam yang besar. Ya, dia pun terkejut. Melihat anjing macam ni punya besar. Besar. Mai, kau nak seekor, makcik nak seekor. Dia pun ikutlah. Anjing 2 ekor ni terbang, tuan-tuan. Pergi dekat negeri namanya Babylon di Iraq. Babil. Dalam Quran ada disebut ayat 102. Wa taba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Babil ada perkataan disebut oleh Quran. Babil. Cerita Harut dan Marut. Cerita ayat mutasyabihat. Yang pentingnya, mereka pun terbang daripada Madinah sampai ke tempat itu. Kelihatanlah pemandangan yang pelik. Iaitu 2 orang lelaki bergantungan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Terbalik kot. Makcik ni kata, kau belajar daripada 2 orang ni, makcik pergi tempat lain sekejap. Beredar sekejap. Lelaki ni bertanya kepada perempuan muda itu, engkau nak belajar apa? Aku nak belajar sihir. Jangan belajar sihir. Sihir memudaratkan agamamu. Tak, aku nak belajar juga. Jangan. Aku nak belajar juga. Jangan. Aku nak belajar juga. Aku dah datang begini jauh. Baik, engkau pergi kat kawasan api unggun itu, engkau
buang air kecil kat situ. Sekarang. Itu isyaratnya. Dia pergi tuan-tuan di kawasan api itu, dia nak buang air kecil, dia takut. Balik semula. Waktu senja. Kalau buang air kecil dah, apa kau lihat tak ada apa-apa? Kau bohong, kau pergi balik. Pergi kali kedua. Nak buang air kecil lagi. Tak berani, balik. Kau dah buang air kecil dah, apa kau lihat tak ada apa-apa? Engkau berbohong. Kalau tidak engkau balik saja. Jangan belajar di sini. Dia pun pergi kali ketiga, dia kencing. Buang air kecil, simple saja arahan. Sebaik saja dia kencing di kawasan api itu, tuan-tuan, dalam hadis ini menceritakan, keluarlah satu kelibat berbayang lelaki seolah-olah panglima perang yang wajahnya kecewa, menaiki kuda menuju ke arah langit. Bayang-bayang tuan-tuan. Dia pun tengok, ya apa ni? Dia balik semula kepada dua orang ahli sihir lelaki yang bergantungan itu. Kamu lihat apa? Kamu dah kencing. Sudah. Apa yang kamu lihat? Dia pun cerita. Bagus. Itulah iman kamu yang sudah keluar daripada dirimu. Betapa tidak? Dia dididik oleh Nabi. Nabi punya pendidikan. Tentulah imannya macam panglima perang. Rupanya begitu. Sekarang iman kamu sudah keluar daripada diri. Kamu tak usah nak belajar apa. Kamu niat apa saja Allah akan beri. Wa ma hum bidarrina min syai'in illa biiznillah. Allah boleh bagi tadi benda yang diniatkan itu. Sekarang kamu niat apa saja. Dia ambil pasir tuan-tuan, dia berniat nak lihat bagaimana proses jadinya roti daripada pokok gandum. Dia ambil pasir, dibaling, jadilah kamu roti daripada proses permulaan. Dia melihat pasir itu jatuh, jadi bijirin, tumbuh pokok, membesar, keluar tangkai, keluar dia punya gandum. Kemudian gandum tersebut berterbangan, dikumpulkan, kemudian tiba-tiba dipecahkan kawasan luarnya itu, shellnya itu apa dipanggil tu? Apa dipanggil? Gandum punya apa tu? Kulit tu. Hampas ni ke apa benda? Kulitnya lah penting. Jadi gandum tu jadi tepung. Tepung tu dicurahkan air. Dalam sekelip mata diuli menjadi roti. Kejap lagi dibakar. Siaplah roti di depannya dalam sekelip mata. Allahu Akbar. Permintaannya dimakbulkan Allah SWT kerana dia telah belajar sihir skala yang tertinggi. Iaitu pergi belajar direct daripada dua orang yang Allah jadikan ujian di Babil ini. Tuan-tuan, datang kembali makcik tua tadi membawa anjing balik mereka ke Madinah. Dan dia sudah menjadi ahli bomo kelas yang pertama. Artinya kalau dia cakap apa pada suaminya, suami ikut. Tuan-tuan, rupa-rupanya dia tidak bertahan tuan-tuan. Kerana duduk dekat Madinah ni tidak boleh orang yang hatinya kotor. Ya, al-iman la yazra'u ila al-Madinah kama tazra'ul hayatu ila juhriha. Iman akan kembali ke Madinah. Sebaliknya orang yang dalam dirinya ada nifaq, ada kufur, ada kejahatan, dia takkan suka duduk kat Madinah. Dengan sebab itu saya ingatkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, pergi buat haji di Saudi, Mekah, Madinah, kita berada dekat Madinah, jangan celupa mulut kita berkata, apa lama sangat kat Madinah ni, cepatlah pergi Mekah. Ini kata-kata yang bahaya tuan-tuan. Kerana Madinah ni bumi yang mulia. Jadi dia berduduk di Madinah, imannya sudah tidak ada kerana sihir dah masuk dalam dirinya, syaitan dah masuk dalam dirinya. Dia tidak aman, hatinya susah, gelisah, resah. Ya, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak mengikuti apa yang kami suruh, hidupnya sempit, hatinya susah, gelisah, resah. Ya, dia pun rasa menyesal belajar ilmu sihir, imannya sudah lari daripada diri. Nak kembalikannya bukan benda yang mudah. Tuan-tuan, dia pergi ke rumah Nabi, tapi hari dia datang itu hari Nabi wafat. Allah, malangnya engkau wahai perempuan, malang sungguh nasibmu. Dia datang ke rumah Nabi, dia tengok ramai orang. Apa hal ramai-ramai ni? Rupanya dia melihat isteri-isteri Nabi sedang menangisi pemergian Nabi SAW. Dan dia bertanya pada para sahabat, antaranya Abdullah bin Abbas. Berkata kepadanya, hai perempuan, apa masalahmu? Jawapannya cerita tentang tadi. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, malanglah kamu kerana Nabi sudah wafat, pergi cari ayah ibumu. Jawapannya, ibu ayah saya pun sudah mati. Maka jawapan Abdullah bin Abbas, kalau begitu engkau akan menderitalah sepanjang hidupmu. Kerana belajar sihir ini nak mengeluarkannya macam dah sebati, macam kulit dengan isi tuan-tuan. Ya, lalu tidak boleh mudah ditanggalkan. Terus orang belajar sihir ni kadang-kadang pada hari kematiannya dihina oleh Allah. Dia suruh buka atap bahagian yang paling tinggi dalam rumah, betul tak? Dengar tak cerita ni? Kadang-kadang dah mati lama tapi masih lagi
bergerak begitu begini, badannya sudah busuk, orang pun pelik, mana datang busuk, dia tak bercakap dengan orang, waktu malam dia datang keluar pergi cari daging dalam fridge, makan daging mentah. Tengok Allah hina orang belajar sihir ni tuan-tuan. Ya, jadi kembali kepada pokok pangkal yang kita gambarkan di awal, jadilah suami yang paling baik, jadilah suami yang paling saleh. Kalau ada masalah apa-apa, berkomunikasilah dengan betul, macam Sayyidina Umar, sabarlah sikit-sikit. Kalau isteri kita marah, kita keluar rumah, relax kat kedai kopi. Tuan orang perempuan jangan marah tau. Reader Digest, satu majalah antarabangsa buat kajian, orang lelaki yang suka duduk kat rumah, bini dia buatkan teh tarik pada dia, bagi roti dengan peanut butter, orang lelaki ni akan cepat gol, cepat mati. Tapi orang lelaki yang dia rumah abang nak pergi jumpa kawan dekat kedai kopi. Kalau kita orang Islam, kita pergi surau kan, sembang-sembang kat surau, okey lah. Balik kan minum teh tarik dengan kawan, ngeteh sekejap, lepas tu balik rumah, okey lah. Isteri jangan marah, ini orang lelaki, kalau tak dia mati cepat nanti. Engkau nak dia mati cepat ke mati lambat? Tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Jadi banyak-banyak bersabar dalam Quran mengajar kita, wa in karihtumuhu fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah mereka cara yang terbaik. Kalau kamu benci benda kekurangan pada mereka pun, jangan lupa ada banyak kebaikan. Kata Abdullah bin Abbas tafsir kepada ayat ini, tanda kasih sayang yang betul engkau curahkan kepadanya kerana dia melahirkan untuk kamu anak-anak. Allahu a'lam. Terima kasih yang bagi Ustaz. Dan saya kira ada kurang lebih lagi 20 minit saja. Dan saya kira memberi peluang pada rakan-rakan yang kini berada di Dataran Pusat Islam Melaka bersama dengan Karnival Mahaba IKIM FM Melaka ini, mengambil peluang untuk bertanya kepada Ustaz Dr. Haji Zazan Muhammad. Kita bicara dalam topik Jumaat berkenaan dengan mengapa sukar berlafaz cinta. Tadi Ustaz dah berkongsi persoalan sahabat-sahabat kita yang bertanya. Kalau ada silakan untuk ke mikrofon yang berada di tengah tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz dan pensyara. Saya Nazruddin daripada Majlis Agama Islam Melaka. Saya ingin menyampaikan soalan yang diamanahkan oleh rakan saya yang tidak hadir hari ini. Soalan dia berbentuk, dia pernah mengecilkan hati ibunya. Setelah ibu dia meninggal dunia hampir 10 tahun, dia menyedari kesilapannya. Bagaimana untuk menebus dosa-dosa ni Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih di atas persoalan tersebut. Satu persoalan yang dihantar melalui kiriman ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Saya ada seorang sahabat, kehidupannya biasa-biasa saja, tidaklah susah sangat dan tidaklah senang sangat. Orangnya pun bersederhana sahaja, tidak alim sangat, tidak jahil sangat. Ni orang-orang wasatiyah ni. Dia sedar akan kepentingan dan betapa pentingnya melakukan ibadat solat, tetapi dia tak nak melakukannya. Jadi bagaimana? Dia sedar kepentingan solat tu, dia sedar, tapi dia sendiri tidak mahu melakukannya. Bagaimana penjelasan nak jawab persoalan ini Ustaz? Sekiranya ada lagi soalan untuk dikongsikan, silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidah binti Osman daripada SRA Siduyung. Saya nak tanya, zaman mutakhir ini ramai para wanita dan anak-anak yang keluar menuntut ilmu tanpa dengan mahramnya. Apa pendapat Ustaz? Terima kasih. Ini soalan berkenaan dengan safar mar'ah. Silakan. Saya kira tidak ada lagi soalan yang ingin ditanyakan. Saya silakan. Ini bagi doktor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkara pertama yang disoal tadi adalah berbuat baik kepada ibu bapa ataupun nak mendapat rahmat daripada Allah SWT dengan sebab redha ibu bapa selepas kematian ibu bapa itu, kematian mereka. Tuan-tuan, bila kita lihat dalam Quran, pertama-tamanya kita kena faham bahawa taat pada Allah itu sentiasa disertai dengan syukur pada ibu bapa. Sebagai contohnya surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat surah Luqman pula, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Jadi bagi tuan-tuan yang masih lagi menikmati rahmat Allah menerusi ibu bapa, tolong hargai perkara ini. Kerana tanpa mereka tuan-tuan, doa kita banyak perkara tertakluk kepada mereka sebenarnya. Ya, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatihima.
ta'ala pada Allah, ta'ala kepada ibu bapa. Sentiasa diingatkan seperti itu. Jadi balik pada soalan yang kemukakan tadi, kalau mereka sudah meninggal dunia, kita baru menyesal, masih ada ruang sebenarnya untuk mendapat rahmat Allah dengan buat baik pada ibu bapa tadi. Kerana dalam hadis mengatakan, selepas matinya ayah ibu, ada beberapa perkara. Yang pertama, doa ulahuma, doa untuk mereka. Yang Allah ajar dalam surah Al-Isra' ni tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah kedua bapaku sebagaimana mereka telah menjagaku sedari kecil. Doa ni kena baca, tiap-tiap sembahyang kena baca. Yang kedua disebut al-istighfaru lahuma. Istighfar lahuma maknanya minta ampun kepada Allah untuk mereka. Sebagai contohnya lah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada seorang datang mengadu, ibu saya baik ustaz, orangnya salihah. Tapi ustaz masa hidup ustaz faham lah tahun 60-an, mana orang ada pakai tudung ustaz? Mana ada orang pakai tudung tahun 60-an? Betul tak? Ustazah pun tak pakai tudung masa ustaz. Betul. Yalah. Zaman itu kan kita mohon pada Allah pengampunan. Mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada mereka. Ya? Kerana kejahilan, kekurangan dan sebagainya, mohon pada Allah keampunan untuk mereka. Allah ustaz, dulu bapak saya ustaz, dia migrate daripada India. Lepas tu dia hidup kat Malaysia ni susah, dia bekerja, dia tak puasa ustaz. Tapi orangnya baik ustaz, orangnya baik sangat. Minta ampun untuk Allah, kepada Allah untuk mereka. Ya, nombor 3 disuruh silaturahim ba'dahuma. Hendaklah kita menjalin silaturahim selepas kewafatan mereka. Silaturahim yang dimaksudkan saya dah jelaskan tadi, dia pokok pangkal dia adalah orang yang berdarah daging dengan kita. Pakcik, makcik yang ada hubungan keluargaan dengan ayah ibu kita, seayah seibu saja, sebapa saja. Adik-beradik kita tahu dulu ayah sangat sayang kepada adik kita yang seorang ni kerana dia bongsu. Kerana dia ada kekurangan tertentu, maka kita jaga dia. Kerana kita jaga dia tuan-tuan, kita akan dapat pahala seolah baik pada ayah kita yang telah meninggal dunia. Itu hadis menerangkan. Yang keempat, wa infas wa'dihima. Hendaklah kita menyempurnakan janji mereka. Dahulu mereka pernah berjanji tapi kita tak mampu tunaikan. Kita cuba untuk penuhi, cuba laksanakan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Sebagai contohnya, ayah kita pernah berjanji, saya nak bayar bil elektrik surau ni. Ayah kita meninggal dunia. Apa salahnya tuan-tuan kita bayar bil elektrik entah berapa sen saja kat surau tu? Kita menyempurnakan janji dia juga tanda kita sedang beroleh rahmat Allah seolah-olah dia masih hidup. Dan yang kelima disebut dalam hadis ini, hendaklah kita menunaikan nazar mereka. Kalau ada nazar yang belum ditunaikan, kita tunaikanlah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Itu adalah peluang untuk dapat rahmat mereka, kasih sayang mereka, pahala buat baik pada ibu bapa walaupun mereka telah meninggal dunia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah cadangan yang boleh dilakukan kerana ia berpandukan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, soalan berikutnya, bagaimana kita nak mengajak orang supaya salat? Tuan-tuan, Allah turunkan ayat tentang dakwah ada banyak. Antaranya di hujung surah An-Nahl, surah Lebah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kita ajak orang kepada dengan hikmah, bijaksana. Kalau perlu tegas, kita tegas. Kalau lembut, kita lembut. Ada beberapa orang sahabat nak mengajak budak-budak main bola, yang main bola ni untuk semayang. Dia sengaja main bola sesama. Lepas tu dia suruh bentang kanopi, dia ajak semayang. Tak apa, yang pakai seluar pendek pun laburkan sikit seluar, turun bawah lutut. Ya, ni ada tight, sesiapa nak pakai. Ya Allah, mulianya kerja tersebut. Ada, tengok hikmah. Seorang ustaz yang saya kenal di Kelang, Selangor. Ya, sahabat ni moga Allah beri kepadanya ganjaran yang tinggi. Dia tengok budak-budak mak motor, mak rempit ini makan dekat kedai kopi, dia pergi, dia bayar habis semua sekali tuan-tuan, 20 orang. Masa berlalu, budak-budak muda jadi sayang kepada dia. Dan akhirnya sebuah masjid di Kelang, Masjid Darul Muttaqin, beberapa tahun sudah kebelakangan ini, waktu berbuka puasa, murid, sahur, tak perlu risau. Budak-budak mak motor ni yang tolong clearkan tuan-tuan. Mereka ada peranan tuan-tuan. Jadi menunjukkan hikmah ni penting dalam dakwah. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi seorang yang sangat hikmah. Sebagai contoh, Nabi pergi makan daging unta bersama dengan para sahabat dalam satu jamuan. Ini hikmah Nabi. Balik daripada jamuan ni, Nabi duduk di bawah pokok korma bersama para sahabat, duduk mencangkung. Tiba-tiba seorang daripada sahabat yang bersama dalam rombongan itu terkentut.
Maafkan saya, ini istilah dalam hadis menggunakan. Orang Arab kalau terkentut satu aib, maruah mereka jatuh. Tapi kalau orang Melayu, selamba je. Kita kalau duduk dengan orang Arab dekat negara-negara Arab, tolong tarik tangan aku, tarik, peret. Tak malu langsung Melayu. Bangun, perot, bangun. Orang Arab dia tak boleh dengar, tuan. Bahkan kalau kita sendawa, dia pun tengok. Apa sendawa? Orang Arab, tuan, orang Arab. Jadi bila dia terkentut, Nabi nak jaga air mukanya. Nabi SAW memerintahkan semua yang ada pergi ambil uduk. Kita makan daging unta, ambil uduk. Dan pandangan ini masih ada dalam mazhab lain daripada Syafi'i. Siapa makan daging unta, wuduknya batal. Faham? Macam tak fahamnya? Cuma Imam Syafi'i menganggap hadis ini termansukh, dibatalkan dengan hadis yang lain. Iaitulah Nabi makan daging unta, Nabi terus sembahyang, sahabat bertanya, Nabi bersabda, selagi tidak terdengar suara ataupun terhidu bau, maka wuduk dianggap konsisten. Faham tak, tuan-tuan? Tapi dalam perbincangan oleh para ulama, contohnya Syaukani dalam Nailul Autar, beliau menggambarkan ini adalah tanda hikmahnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak suruh mereka ambil wuduk, mereka para sahabat ni tentulah mereka yang menjaga wuduk. Tentu mereka beramal pergi sembahyang, nanti ada mata-mata menjenguk. Oh ni yang tak malu ni. Dia yang batal, yang kentut tadi tu, dengar. Nabi nak jaga yang muka ni, tuan-tuan. Gitu juga hikmahnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang tuan-tuan mempunyai seorang isteri namanya Atikah. Atikah ni isteri Sayyidina Umar, antara yang Sayyidina Umar sayang. Watakannya, sikapnya, tabiatnya, dia suka sembahyang dekat masjid. Orang perempuan sembahyang kat rumah lagi baik. Datang ke masjid ni untuk dengan ilmu, kuliah haji ke kursus sebagainya, ataupun dia AJK masjid, ataupun dia ada program besar dia kena terlibat, itu tak ada hal lah. Tapi waktu lain lebih baik sembahyang kat rumah. Kerana sembahyang orang perempuan yang paling baik di rumah dalam bilik tidurnya. Dia suka sembahyang kat masjid Nabi. Nabi pernah bersabda, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan halang orang perempuan hamba-hamba Allah ni daripada pergi sembahyang ke masjid. Nabi tak bagi kita larang isteri kita pergi masjid. Walaupun Nabi sebut dalam hadis lain sembahyang mereka lebih utama di rumah. Faham ibu-ibu? Mengar dah saya ni tau. Okey. Sekarang Sayyidina Umar nak tegur isterinya, dia tak sempati, tapi dia cemburu. Orang beriman dia mesti cemburu. Ketiadaan cemburu menandakan ketiadaan iman sebenarnya. Okey? Cemburu dengan kadar yang munasabah lah. Sekarang dia sentiasa pergi masjid, Sayyidina Umar risau. Dia cantik. Masih orang ramai munafik juga cinta padanya, kacau dia dan sebagainya. Sayyidina Umar tak suka. Jadi apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar pergi dekat tempat sudut-sudut yang tersembunyi. Sayyidina Umar pakai macam tutup habis semua. Sayyidina Umar tunggu dia lalu kat situ. Bila dia lalu kat situ dalam kegelapan Isyak, Sayyidina Umar tekam dia, peluk dia. Peluk dia kuat-kuat, gomol-gomol dia. Dia pun terkejut, dia berlari pulang ke rumah. Dan setelah itu dia tidak kelihatan datang ke masjid lagi. Dia tidak tahu Sayyidina Umar yang peluknya. Bila Sayyidina Umar tanya, saya tak pergi masjid, dia diam je. Padahal dalam hati Sayyidina Umar, aku yang buat kena. Ya, akhirnya Sayyidina Umar beritahu, sebenarnya abang yang buat engkau begitu. Kenapa tak suka kau pergi masjid? Orang munafik ramai tengok kau. Tuan-tuan, ini tanda cemburu, tanda iman. Jadi pelaksanaan kita dalam bab dakwah kena hikmah. Kadang-kadang bukan ceramah macam ni je. Pergi ziarah, ajak main bola, ajak naik motor. Betul tak? Apa juga orang minat kamera, kita ajak main kamera sama-sama, main badminton. Apa juga cara yang akan dapat menariknya. Ya, dan alangkah indahnya hidup itu kalau perangai, tabiat, sikap kita dan mengajak lebih daripada apa yang kita katakan. Jadi kembali kepada kisah mengajak keluarga salat tadi, kita boleh pergi ke rumahnya waktu salat. Lepas tu kita ajak dia sembahyang sekali contohnya. Boleh tak? Kita ajak dia keluar outing dekat padang, main layang-layang. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang, kita tak payah pergi surau, bentang je, jom sembahyang kat sini, ni kiblat. Apa salahnya? Ini adalah usaha yang hikmah yang penting untuk kita lakukan. Hadiah kepada dia telekung yang cantik, entah berapa sen saja beli dekat Maidin tu. Tengok kan? Tapi hadiah. Ya, setiap kali datang rumah dia bagi hadiah. Kau tak sembahyang je, kau pulang balik telekung ni. Tuan yang dimiliki Allah sekalian, contohnya. Jadi hikmah dalam berdakwah, kerana ia adalah satu benda yang hilang daripada orang beriman. Bila kita tegas, kita kasau, kita bengis orang lain.
Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Engkau tegas, engkau bengis, engkau gunakan ayat-ayat yang power sangat, dia lari dari kamu. Maka rugilah umat ini. Apa soalan nombor 3 tadi Ustaz? Safar mar'ah. Oh, safarul mar'ah. Dalam hadis Nabi bersabda, la tusafir mar'ah ila ma'azi mahram. Tidak boleh bermusafir seorang perempuan melainkan bersama dengan mahram. Ini musafir yang melibatkan perjalanan lebih daripada 2 marhalah ataupun 90 km ke atas. Nah, mazhab Syafi'i. Adapun kalau rumah pergi ke masjid, itu bukan musafir. Harus faham. Dan kalau dia musafir jauh ke Mesir sekalipun, dalam fatwa negara kita yang telah diputuskan, perjalanannya dalam kapal terbang bersama dengan kawan-kawannya. Dan zaman sekarang ada perubahan dari sudut hukum, kerana hukum menjelaskan la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkinah. Ya, tidak dinafikan berlakunya perbezaan hukum bila beralihnya masa dan waktu. Zaman dahulu mereka musafir bahaya terdedah kepada macam-macam tribulasi, ujian, tapi zaman sekarang masya-Allah semuanya aman, tenang, senang. Kawan-kawannya dalam satu jemaah pun boleh menjaga kepentingannya. Ya, kapal terbang pun masya-Allah jemaah yang ada pun adalah satu golongan juga yang diyakini boleh menjaga kepentingannya. Maka hadis ini dari sudut hukum menurut mazhab Syafi'i adalah boleh dikawal. Bahayanya boleh dikawal. Jadi menuntut ilmu itu penting. Baliknya nak mengajar umat macam-macam perkara ke Mesir, ke Jordan, ke mana sekalipun adalah difatwakan sebagai harus. Ya, Allahu a'lam.